Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasuli Rabbil Alamin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini Jumaat malam Sabtu 16 hari bulan 10 2020 kita dapat meneruskan agenda majlis ilmu bersama dengan Fadilatul Maulana Ustaz Haslin Baharim dan juga dengan Tuan Haji Arsyad yang telah membuka lorong menyampaikan ilmu walaupun sebahagian daripada sahabat-sahabat kita telah kembali ber-PKPB. Maknanya mereka tak dapat pergi majlis ilmu, tapi Alhamdulillah dengan adanya alam maya ini ilmu boleh sampai ke mereka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini satu nikmat yang besar dan juga ana secara peribadi mengucap jazakumullahu khaira kepada Haji Arsyad dan juga Ustaz Aslin yang telah memberi ruang ini untuk kita sama-sama menyampaikan ilmu kepada orang yang PKPB ataupun yang biasa. Yang pentingnya ilmu itu disampaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dalam perbincangan kita pada kali ini, tajuk yang diberi iaitulah ketenangan dan kedamaian. Kita hidup atas dunia, itulah di antara yang kita cari. Kita nak damai, kita nak tenang. Karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man asbaha minkum mu'afan fi badanihi." Man asbaha minkum mu'afan fi badanihi wa 'indahu qutu yaumihi fa ka'annama hizat lahu dunya bihazafiriha. Masya-Allah tabarakallah. Siapa yang bangun pagi dalam keadaan tubuh dia sihat, kan? Kemudian aminan fi sirbihi, jiwa dia pun rasa tidak takut. Dan dia ada makanan pada hari itu. Jadi Nabi kita SAW dia kira hari itu je. Dia tak kira bajet sebulan, bajet seharian. Wa indahu qutu yaumihi. Maknanya ada 3 perkara kita. Aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadihi, maknanya tubuh dia sihat. Jangan pula tanya, saya ni tak apa sihat ni, ada batuk-batuk, ada kencing manis, itu kita kira sihat lah tu. Nah, mana selagi kita boleh bercakap, selagi kita boleh solat, melakukan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla, selagi kita boleh makan, walaupun terhad makanan kita, banyak berpantang daripada makan, tapi masih lagi dalam skop orang panggil mu'afan fi badanihi, mana tubuh kita masih lagi boleh. Baik. Dan aminan fi sirbihi, yang kedua kita rasa aman dalam tubuh kita. Masya-Allah, tubuh kita tidak rasa takut. Kita alhamdulillah dengar bangun pagi-pagi kan, tidak kata dengar bom sana meletup, sini meletup. Cuma yang kita bimbang zaman kita hari ni pukul 5 petang je. 5 petang ke 5.30? Ustaz Aslin, yang kita duduk tunggu bilangan COVID naik tu pukul 5. 5.30 dah tu. 5.30. Itu je yang kita rasa bimbang. Hari ni berapa? Duduk tunggu 500. Hari ni 600. Apalagi dan kalau kita dengar. Anak sendiri pun memang tunggu 5.30 sebab nak tahu perkembangan terkini COVID-19. Nah, masya-Allah. Bukan seronok, tapi kita masya-Allah bila dengar berat kita doakan kebaikan insya-Allah. Ya, itulah di antara kerja kitanya nak doakan. Sebab itulah di antara bila kluster keselamatan, Menteri Keselamatan beritahu PKPB balik di sahabat-sahabat kita di Kuala Lumpur, Selangor dan juga di Sabah. Kita kata Allahul Musta'an, bagaimana kita telah merasai suasana hidup terkurung, lebih-lebih lagi kita yang selalu hari, pagi, petang, siang, malam ke masjid. Kita rasa itulah suatu, boleh bayangkan bagaimana kami tidak menumpang gembira tapi menumpang merasai bagaimana sahabat-sahabat kita diberi peluang oleh Allah Azza wa Jalla berada di rumah masing-masing untuk kita teruskan lagi ibadat-ibadat kita. Mungkin kita dah biasa dulu, kemudian hari ini kita bebas keluar sekejap, kemudian masuk balik
Alhamdulillah. Namun begitu para jemaah sekalian, kita masih lagi di bawah skop aminan fi sirbihi, maknanya dia aman dalam diri dia aman, keluarga dia aman, negara kita pun masih aman. Alhamdulillah. Walaupun kita kata COVID ini naik, tapi anak duk perhati tengok beberapa orang yang setelah saya jumpa, mungkin sebab itu juga mereka katakan menakutkan. Tapi bila kena, kita rasa macam-macam sebab persepsi orang bila orang kena positif COVID ni macam satu benda yang pelik berlaku. Kan? Tapi kalau kita tanya orang sudah berpengalaman, Ustaz Aslin sudah jumpa ke orang yang sudah sembuh daripada COVID? Setakat ni face to face tak ada lagi Datuk. Tak pernah lagi. Ana jumpa dengan 2-3 orang, dia kata macam mana pengalaman dia. Ada orang yang Masya Allah, dia kata dia tahu doktor ya bagi tahu dia tu positif COVID. Kalau tidak diberitahu mungkin memang dia tak tahu. Itu biasanya orang muda-muda lah, pelajar-pelajar, student-student. Kita kata boleh jadi kerana inilah masyarakat tak berapa hirau sangat dengan SOP yang diberi oleh pihak Kementerian Kesihatan. Baik, kita pergi kepada hadis kita. Yang pertama, man asbaha minkum mu'afan fi badanihi, maknanya tubuh dia masih sihat. Yang kedua, aminan fi sirbihi, tubuh dia, keluarga dia, harta benda dia masih lagi dalam keadaan aman. Wa indahu qutu yaumihi, dan dia masih lagi memiliki makanan pada hari. Alhamdulillah, ana duk perhati tengok. Dan lepas maghrib tadi pun saya sempat lagi kuliah maghrib syarah kitab Riyadhus Salihin dalam bab khushunatil aish, bab susahnya hidup. Beberapa hadis yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini menceritakan kepada kita betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kelaparan. Jadi bila kita baca, waktu nak gali parit, sahabat-sahabat pergi mengadu kepada Nabi sallallahu, ya Rasulullah, kami ni lapar. Rupanya Nabi sudah ada 2 biji batu yang diikat di perut dia kerana terlalu lapar. Masya Allah, tabarakallah. Kita hari ni Nabi kata, kalau kamu ada makanan untuk hari itu, aman. Tubuh kita tak rasa takut, tidak duduk dalam suasana peperangan yang berat-berat. Faka'annama hizat lahud dunya bihazafiriha, seolah kita telah diberi, Allah Ta'ala telah beri kepada kita dunia dan segala isi kandungan. Hadis ini dikeluar oleh Imam Tirmizi dengan lain-lain, kata di para penilai hadis dengan sanad yang hasan. Kita kata alhamdulillah, muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, bila kita berbincang tentang ketenangan, bila kita bincang tentang kedamaian, apa sebenarnya yang kita mencari ketenangan? Biasanya orang cari ketenangan ni di mana? Ada orang, saya sebenarnya bawa keluarga ramai-ramai, nak pergi mana? Nak pergi naik atas bukit. Sebab apa? Nak mencari ketenangan. Betul ke orang naik bukit ni tenang? Dia nak pergi itu bukan senang. Tak? Nak pergi naik bukit itu bukan satu benda yang mudah, yang senang. Tetapi oleh kerana kita rasa jiwa kita telah merasai sesuatu yang kita suka, maka itulah yang dinamakan ketenangan. Bila kita rasa jiwa kita suka, kita pun rasa tenang. Kalau jiwa tak suka, resah. Anda ingat kata-kata para ulama, dia kata, orang mukmin duduk dalam masjid seperti ikan dalam air. Wal'iyazubillah, orang munafik duduk dalam masjid seperti burung dalam sangkar. Macam mana Ustaz Aslin? Apa beza di antara ikan dalam air dengan burung dalam sangkar? Yalah, sesuai ikan tu memang fitrah dalam air, dia bebas dengan cara suasana, tapi kalau burung dalam sangkar ni memang terkurung lah, tak ke mana-mana. Patut dia bebas. Asyik nak keluar je dia kan. Ikan ni kalau kita ada darat boleh tak keluar daripada air dia. Itu beza kan. Ikan ada tak ikan rasa nak keluar daripada air? Ada. Kalau ikan keluar dari air, cari matilah dia kan. Tapi burung, dia asyik berfikir je. Buka lubang sikit, terbang selalu. Sebab dia tak selesa duduk situ. Artinya, jiwa orang mukmin, tenang dia duduk di mana? Tenang dia duduk di apabila dia boleh mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla.
jiwa orang mukmin akan jadi tenang apabila dia boleh mendekati kitab Allah Azza wa Jalla. Jadi bagaimana hari ini kita nak didik jiwa kita? Bagaimana kita nak didik masyarakat kita untuk mencari kedamaian dan ketenangan yang hakiki? Iaitulah apabila kita dapat berdamping diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu wa ardahu, Uthman kata, kalau betul-betul kamu sayang kepada Allah, kalau kamu betul-betul sayang kepada Allah, kamu tidak akan rasa jemu, tak akan rasa kenyang, tak akan rasa puas mendengar kata-kata Allah. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitsli syai'. Tak boleh kita nak banding Allah dengan sesuatu makhluk, kan? Itu kaedah yang telah disebut oleh Allah dalam Quran, dan itulah manhaj Ahlus Sunnah. Tapi kita manusia, bila kita suka satu benda, kita mesti sebut je benda tu. Betul tak? Kalau anak yang kita sayang, asyik dia sebut tu. Telefon ke mak dia pun tanya, abang Kak Ngah dia buat apa? Abang lu main apa? Jadi asyik duk sebut yang tu sebab itu yang kita sayang. Maknanya para penonton, para jemaah sekalian, bila kita sayang, cinta kepada satu benda, kita akan rasa benda tu dekat dengan kita. Kita akan rasa perkara ini perkara yang akan menjadikan jiwa kita tenang. Maka bagaimana ketenangan ini kita nak letakkan dalam jiwa kita? Iaitulah sebagaimana Allah sendiri Azza wa Jalla telah sebut dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, dengan menyebut nama Allah, tenang hati. Jadi kalau kita rasa kita nak tenang hati dengan apa? Dengan menyebut nama Allah, bizikrillahi tatma'innul qulub. Tanda bizikrillahi tatma'innul qulub, iaitu orang yang tanda ayat ini surah Al-Ahzab, surah Ar-Ra'd ya. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ya. Pelajar-pelajar kita ni alhamdulillah Ustaz Aslin, anak duk perhati tengok, dia orang menulis. Dekat bawah tu dia tak catat, dia tanda. Bermakna ni satu fenomena yang baik. Dalam suasana begini mereka mencari ilmu. Mencari ilmu. Jadi dia tanda surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman hatinya tenang dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Maka Allah kata, ala, ingatlah. Kalau bahasa kita lama seronok terjemahan ni. Ala, dia kata hubaya. Kalau kita guna hubaya ni agak-agak boleh dipakai lagi ke? Hubaya dia kata. Bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir hati kita tenang insya-Allah. Jadi biarlah kita duduk dalam masjid sebagaimana ikan seronok duduk dalam air. Jangan kita duduk dalam masjid, duduk dalam majlis ilmu seperti burung dalam sangkar. Burung asyik nak keluar aje. Buka pintu jalan. Kalau buka pintu tak nak pergi lagi tu, sama ada burung tu nak mati dah. Ataupun orang Kelantan kata gerak. Gerak ni maknanya hak jinak dah, sudah dijinakkan. Mungkin dia tak pandai lagi nak pergi, nak mencari. Baiklah para jemaah sekalian, maka kita tahu ketenangan dan kedamaian itu duduk di mana? Apabila hati kita tenang dengan sesuatu perkara, maka dia jadi tenang. Dalam ayat ini, Allah SWT mengajar kepada kita, iaitulah kena banyak berzikir, sebagaimana yang Allah Ta'ala ajar. Ya ayyuhalladzina amanu sbutu wazkurullah. Dan dalam peperangan Badar tu Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, usbutu, tetap pendirian, wazkurullah. Hendaklah kamu banyak berzikir. Artinya, di zaman kita hari ni, sehari dua ni pula saya tengok kecelaruan sedikit dalam masyarakat. Ada orang sedang menunggu-nunggu apakah akan berlaku suatu peristiwa yang berulang balik, peristiwa yang berlaku sebelum PKP dulu. Ataupun tidak berlaku. Tragedi Oktober lah ni. Tragedi Oktober. Jadi yang menyebabkan kita tak tenang. Bila tak tenang, masing-masing membuat huraian, membuat spekulasi, Masya Allah, tabarakallah, kita nampak kalau pergi tengok ke Facebook orang muda-muda,
memang tidak ada kedamaian dan tidak ada ketenangan di situ. Maka di sini menjadi tanggungjawab kita sebagai para pendakwah, yaitu mencurahkan bagaimana mencari, dia panggil ar-rahatul kubra, ketenangan yang betul-betul yang kita nak. Sebagaimana kata di para ulama, bila orang tanya Syekh, ada yang kata Imam Ahmad, ada orang kata ulama salaf yang lain, dia kata bilakah kita betul-betul rasa tenang? Kita dapat dua jawapan. Jawapan yang pertama, iza kana siratu khalfaka, apabila titian sirat sudah berada di belakangmu. Maknanya kita telah melintasi sirat yang cukup menakutkan, yang sangat berbahaya. Bila kita sudah ke depan, sirat di belakang, itu kita sudah mendapat ketenangan yang pertama. Mendapat ketenangan yang pertama di mana? Apabila sirat sudah berada di belakang kita. Jadi sekarang ni kita takut. Kan? Kita takut. Lepas tak lepas. Sebab semua orang akan melalui sirat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa in minkum illa wariduha. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Maknanya setiap kamu akan melintasi kawasan ini. Setiap kamu akan bertemu dengan sirat. Nabi, para anbiya alaihi wassalatu wassalam, para syuhada, orang-orang yang saleh, orang-orang biasa macam kita, orang-orang yang luar biasa, yang tidak beriman, na'udzubillah, semua akan lalu. Cuma yang membezakan di antara orang soleh yang tak soleh, iaitulah cara melintasi sirat bagaimana. Orang yang baik, Masya Allah, melintasi, tapi seperti kilat menyambar. Lap, sudah ada di sana. Ada orang yang pantas seperti kuda yang laju, lepas. Ada orang yang seperti orang yang berlari. Ada yang merangkak. Ada yang makhdus, sedang merangkak, dicakup oleh pencakup. Dan koyok calar tubuh dia, Allah. Tapi najin, mereka masih lagi selamat, alhamdulillah. Wal'iyazubillah, ada orang yang langsung dicampur ke bawah, maka itulah yang kita bimbang para jemaah sekalian. Artinya, yang kedua kata di para ulama salaf, yang betul-betul kita akan tenang, iaitu setelah kita berada memijakkan kaki kita ke dalam syurga, insya-Allah, Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Kata amin lah ke tuan-tuan dan puan-puan. Ya Allah, jadikan kami semua ni pada ahli syurga. Mana bila masukkan syurga, itulah ketenangan yang abadi. Namun begitu, sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang mukmin, di atas dunia ini juga mendapat tempat ketenangan. Bagaimana kita nak tenang? Ada beberapa hadis dan juga ayat Al-Quran yang telah mengajar kepada kita erti ketenangan. Yang pertama, kita buatlah senarai supaya mudah dikenal pasti. Yang pertama tadi, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, zikir. Bagaimana kita berzikir? Zikir ini para jemaah sekalian melalui 3 dimensi. Zikir ada 3 dimensi. Yang pertama dia panggil zikrul lisan. Kita zikir dengan lidah kita. Sentiasa sebut subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu dia panggil zikir dengan lidah. Alhamdulillah, termasuklah baca Quran. Dan termasuk juga ahlu zikri, para ulama. Ia menyebarkan ilmu, menyebarkan dakwah, itu termasuk dalam zikir. Karena itu dia panggil fas'alu ahlal zikri. Tanyalah orang-orang yang mempunyai ilmu. Jadi majlis ilmu juga termasuk dalam majlis zikir. Ada orang tanya Ustaz Aslin, dia kata kalau saya tak dapat pergi masjid, saya ikut majlis ilmu secara online macam ni, termasuk dalam majlis ilmu ke tidak? Macam mana ulasan Ustaz Aslin? Kita nak jawab macam mana soalan macam ni? Yalah, kalau suasana macam kami di sini, di Selangor sekarang ni, ya. InsyaAllah moga-moga memang kalau orang tu memang jenis kaki masjid dan kaki yakni orang yang istiqamah dengan kehadiran kuliah di masjid, insya-Allah moga-moga dia mendapat juga pahala dia duduk di taman-taman syurga. Tetapi kalau ada masjid dia tak pergi masjid, tak ada kuliah masjid, dengar macam ni, ya dia dapat ilmu lah, maka dia tidak duduk dalam taman-taman syurga. Itu yang maksud yang saya boleh gambarkan lah. Tetapi kalau niat macam PKPB ni, makna memang kaki yang istiqamah dengan masjid.
Tapi nak buat macam mana, ada halangan pihak pemerintah, pihak berkuasa, jadi insya-Allah dia dapat ya. Taman juga insya-Allah. Insya-Allah. Alhamdulillah. Rahmatullahi wasi'ah. Kan? Rahmat Allah Taala sangat luas. Jadi Ustaz Aslin maklum pada kita, walaupun kita duduk dalam belajar di alam maya begini, insya-Allah kita masih lagi dikira duduk bersama dengan majlis ilmu. Cuma mungkin kita tidak dapat pahala penuh seperti yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Hadis dalam Muslim, mana-mana orang yang berkumpul dalam rumah Allah. Tujuan apa dia berkumpul? Yatluna kitaballah, baca ayat Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan juga mereka mengulang kaji apakah isi kandungan Al-Quran. Maka kita akan dapat 4 perkara. Tanda tuan-tuan, para penonton sekalian. Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah Ta'ala turun kepada kita ketenangan. Kita mencari ketenangan. Kadang-kadang tak jumpa tempat, Ustaz. Nak gimana cari ketenangan? Bagaimana? Pergi Kaabah. Tu bukan cari ketenangan, cari kemabukan. Sangat jauh jarak dia dah. Nak cari tenang ke cari mabuk? Cari mabuk, jumpalah kat sana. Kan? Macam peristiwa baru-baru ni, sepasang baru bertunang yang melanggar, salah seorang angkatan tentera kita meninggal hari Sabtu baru ni. Dia menjadi ketenangan di tempat tersebut dengan mabuk, dengan minum, dikatakan pengaruh dadah. Tuan. Perempuan ni. Perempuan muda lagi. Masih bertunang. Jadi yang Datuk sebut dia betul lah. Maksudnya dia ada orang macam ketenangan, dia macam tu. Ini dia tepat. Baik, kita kembali kepada paksi ketenangan hakiki, kan? Ya. Nabi kata apa? Nak tenang, zikir. Kalau kita boleh duduk dalam majlis ilmu, majlis zikir, iaitu majlis yang kita kata tadarusul Quran, baca Quran, Allah Ta'ala akan turun, nazalat alaihimus sakinah, akan diturun kepada kita ketenangan. Masya Allah, tabarakallah. Maka carilah tempat-tempat yang boleh menenangkan. Hari ini, kalau kita tak boleh pergi, boleh baca Quran, kita boleh baca sendiri. Oh, saya Ustaz boleh baca sendiri, mungkin setengah juzuk ya boleh baca. Lepas pada setengah juzuk, kita akan jadi mengantuk, tak kuat kan. Kita kata Alhamdulillah, kata di para ulama semasa, kalau kita tak boleh baca, biarlah kita mendengar orang baca. Alhamdulillah, sekarang ni, dengan ada alat-alat gadget ni, pen pun boleh baca Quran, maka hendaklah kita memperuntukkan waktu kita mencari ketenangan habadi dengan kita baca Quran. Baca Quran, tengok pula ada terjemahan. Masya Allah, tabarakallah. Baca terjemahan. Tak dapat memahami, kita ikuti program-program yang telah dibuat oleh para asatizah, para pendakwah kita. Adanya dia panggil kumpulan tadabbur Quran, kumpulan, Alhamdulillah sekarang ni alat-alat media telah membantu banyak kita untuk memahami Al-Quran, maka kita duduk. Walaupun tak duduk bersama, cuma satu perhatian. Mungkin Ustaz Aslin dapat dah soalan ni. Biasanya makcik-makcik ni, kakak kita tanya, dia kata, Ustaz, kami ni buat grup tadarus baca Quran. Setiap hari kami khatam. Kan? Jadi ketua dia bagi. Engkau baca dari muka surat 1 hingga 5. Si fulan 6 hingga 10 contohnya. Dibahagi-bahagi berapa puluh orang. Setiap orang baca dalam masa berapa minit, berapa puluh minit. Maka petang nanti diisytiharkan kami telah khatam Quran. Jadi soalan dia, Ustaz Aslin, adakah mereka boleh pahala khatam Quran seperti yang disangka-sangka itu atau bagaimana? Jelas soalan tadi? Jelas. Silakan. Pada pandangan saya sendiri, apa yang dilaksanakan tadi ialah mungkin salah satu daripada motivasi. Bagi saya buat permulaan, dia buat cara macam mana tak jadi masalah. Seorang baca seorang sejuzuk, Datuk sejuzuk, Haji Arsyad sejuzuk, Bandian Ustaz sejuzuk. Ala kulli hal, insya-Allah moga-moga dia dapat pahala bacaan Al-Quran. Tetapi kalau nak mengatakan dia telah mengkhatamkan Quran dengan hanya seorang baca sejuzuk, maka belum lagi bernama orang yang mengkhatamkan 30 juzuk. Ini banyak. Saya ingat dia Datuk, saya ingat bekas mufti wilayah dulu pun ada pernah
menyebutkan juga cuma sebagai galakan, motivasi. Kita tak larang, teruskan, tak ada masalah. Tetapi jangan mengatakan saya dah khatam Quran dan sebagainya. Wallahu a'lam. Syukran. Syukran Ustaz Salim. Samalah. Abu Anah pun nasihat macam tu juga. Kita kata itu bagus. Cuma saya minta supaya modify sikit, kan? Kita buat senarai, contohnya kita bagi setengah juzuk lah. Satu juzuk kan berat sangat. Kalau musim PKP dulu mungkin jadi. Nah, sekarang ni PKP separuh-separuh ya ni. Pandai-pandai pula keluar pergi sana sini, kan? Kita kata kita buat senarai 60 orang, setengah juzuk satu hari, dan kita tukar-tukar. Ustaz Aslin hari ni baca setengah juzuk yang pertama, kan? Ana setengah juzuk yang kedua. Besok saya pula yang pertama. Jadi insya-Allah dalam masa sebulan ataupun 2 bulan memang kita akan khatam sungguh. Tapi walaupun tidak secara tertib daripada satu Fatihah sampai An-Nas, tapi sekurang-kurangnya kita melalui bacaan itu, proses bacaan kita itu dapat. InsyaAllah ini satu peluang yang baik, ialah sebagaimana kata pendakwah. Tapi Datuk, ada sahabat-sahabat kita di kalangan selebriti, di kalangan penasyid-penasyid yang baru dia orang buat macam Zoom. 10 orang baca, so Datuk baca, saya nampak muka Datuk, saya baca, Datuk nampak muka saya, 10 orang. Alhamdulillah, dalam masa kan memang berkhatam di tadarus dia orang lah. Cuma macam Datuk, macam saya boleh baca, ada orang tasbih dengan saya dengar, dan saya baca dia dengar, maka khatam juga. Itu zaman alam maya ni memang, new normal ni memang mendidik, bukan banyak, kata banyak peluang. Banyak peluang. Alhamdulillah. Jadi peluang itu kena ada. Balik kepada hadis tadi. Nabi kata apa? Yang pertama, baru pertama tu. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, kita akan dapat ketenangan. Tak kiralah musim ni kita dengan Zoom ke, dengan apa, classroom, dengan Google, macam-macam alat yang kita ada, kita kata dipersilakanlah. Gunakanlah adat dia atau alat ini sebagaimana kata hikmah, al-hikmatu dallatul mu'min, kan? Hikmah, benda yang baik itu adalah barang orang mukmin yang tercicir. Kita jumpa di Jepun, kita jumpa di Amerika, jumpa di China, ambil. Itu barang baik yang kita boleh ambil. Alhamdulillah, jangan disia-siakan. Jangan kata, ni orang putih buat ni, buat apa? Kalau kita macam tu, mana hak kita buatnya? Ya, yang kita buatnya apa benda yang kita ada? Kan? Jadi kita guna alat-alat ni, tetapi ke arah kebaikan, ke arah untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ghasyiathumur rahmah. Tanda. Hadis yang kedua. Yang pertama, rahmat. Sakinah, ketenangan. Yang kedua, wa ghasyiathumur rahmah, rahmat yang akan melingkungi majlis kita. Kita kata alhamdulillah. Kita sekarang ni sangat-sangat perlu pada rahmat Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak mana ibadat kita? Tinggi mana kedudukan kita? Kita kena ingat apa yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, tidak ada seorang boleh masuk syurga dengan semata-mata ibadat amalan dia. Tidak ada seorang pun yang boleh masuk syurga semata-mata kerana amalan. Amalan kita banyak mana? Nak bayar syurga yang Allahu Akbar, tak pernah mata tengok, tak pernah telinga dengar, tak pernah khayal oleh dalam pemikiran kita. Allah nak bayar kepada kita. Tetapi sahabat terkejut. Dia tanya, wala anta ya Rasulullah? Tuhan sendiri, Rasulullah sendiri tak boleh masuk syurga dengan semata-mata amalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wala ana, aku sendiri tak boleh. Subhanallah. Kalau Nabi, orang yang ibadatnya full ikhlas, cukup syarat dengan rukunnya, ikut sunnah, sebab dia sendiri itu sahibus sunnah, kan? Nabi kata tak, walaupun aku. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu, kecuali dengan limpah rahmat daripada Allah Azza wa Jalla, barulah kita boleh masuk. Maka di sini para jemaah sekalian, para penonton sekalian, barulah kita sedar bahawa kita ni sangat-sangat memerlukan kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Bila kita duduk majlis ilmu, biasa para penceramah, dia kata apa? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, rahimakumullah, yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab kita duduk dalam lingkungan rahmat Allah Azza wa Jalla.
Jadi kita nak rahmat, duduklah dalam majlis ilmu, banyaklah baca Quran, mudarasatul Quran, kita dapat ketenangan, kita dapat rahmat. Yang ketiga, wa haffathumul malaikatu, malaikat bersama dengan kita. Kita kadang-kadang, Ustaz Azlin, kita fikir juga kita, kenapa Nabi sebut malaikat bersama kita? Sedangkan kita tak nampak dia. Ada Ustaz Azlin mau ulas sikit, kenapa disebut malaikat dalam hadis majlis ilmu ini? Macam sebut tadi, yang Datuk sebut tadi lah, maksud dia haffathumul malaikatu ajnata, maksud dia malaikat ni sentiasa mengiringkan orang yang duduk dalam majlis ilmu ini akan doa-doa kepada mereka. Itu adalah antara dia. Jadi so itu maksud ibadah. Dan memang ada dalam hadis-hadis sahih yang menyebutkan kita keluar daripada rumah kita pun malaikat dah kembang sayapnya hatta yarji', sehingga dia balik, malaikat baru tutup. Maksud dia di sini ialah ulama menyebutkan tentang apa nama ni, tsana'uhu, yakni memuji orang yang menuntut ilmu dan juga mendoakan kebaikan dan kesejahteraan orang menuntut ilmu. Termasuklah jaga sudut ikan dalam sungai, dalam laut dan sebagainya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Itu huraian dalam kitab dah. Huraian luar kitab sikit, Ustaz Azlin. Pernah saya singgah berhenti masjid besar. Kita nak masuk masjid tu, dengar ustaz tu ceramah berapi. Kata ni penuh masjid ni. Bukan ceramah slow-slow dah loleh. Masuk-masuk pergi, kita terpaksa mengintai di manakah pendengar dia. Masya Allah, tabarakallah. Masjid besar. Rupanya ada 5 atau 6 orang. Saya tak sebut nama masjid ni, mengaibkan orang kawasan tu. Ana apabila baca hadis ni, saya duduk terfikir, kita kata Masya Allah, tabarakallah, patutlah Nabi sebut wa haffathumul malaikah, malaikat ada bersama, walaupun tak ada orang. Sekurang-kurangnya Ustaz Azlin kena semangat juga ceramah, ada malaikat depan kita yang entah berapa ramai bilangan mereka yang sedang mendengar, sedang mendengar kita punya bacaan, kita punya kuliah. Alhamdulillah. Sebab tu jangan duduk kuliah tak ada orang, kita duduk marah, jangan, malaikat ada depan. Malu dengan makhluk Allah Ta'ala yang sangat mulia itu, kan? Al-malaikatul mukramun, malaikatnya dimuliakan. Ini satu kisah lah cerita. Kata Abi, tapi menarik ke cerita ni. Waktu ana tulis buku sejarah Mekah dulu. Betul. Jadi nak pergi carilah di mana tempat Nakhlah, tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan jin. Di antara jalan baru, Lebuh-Raya. Majid Kucing. Di Nakhlah nu. Jalan nak pergi ke Taif. Nanti kalau Ustaz Azlin pergi Taif, Haji Arsyad nak pergi Taif tu, tanya pemandu bas mana Nakhlah. Dia akan tunjuk. Lebih kurang 40 kilo daripada Mekah. Betul. Jadi anda pergi nak cari Nakhlah, sampai waktu tu gelap dah, maghrib. Sana pula bawa atas kereta kita, masa tu kita belajar boleh bawa kereta sendiri. Bawa anak-anak atas kereta. Jadi kita pun pergi bagi salam. Assalamualaikum. Sunyi. Masjidnya cerah. Orang tak ada. Anak terfikir satu peristiwa berlaku pada sahabat kita juga berlaku. Dia pergi sebuah masjid, tak ada orang, dia masuk. Dia solat. Jadi imam. Tak ada orang. Bila sampai kepada waladdallin, bergema masjid, amin. Sudah. Mana ada orang. Tiba-tiba ada amin. Ni macam mana ni cerita ni? Dia kata aku nak lari kan. Dia pegang pula. Imam mau pergi ke mana? Akhir sekali dia kata dia solat cepat-cepat. Lepas tu dia salam. Pagi-pagi salam. Lompat keluar terus. Anak duduk mikir kan aku bagi salam. Banyak-banyak kan. Bunyi jawab kat dalam. Lari kita kan. Jadi itu dia panggil peristiwa. Maknanya kita kata malaikat itu. Bila kita ditemani oleh malaikat. Kita tidak kesunyian. Tuan-tuan, kalau kita rasa, tak ramai orang malam ni. Tak apa. Malaikat ada bersama kita. Alhamdulillah. Kemudian yang keempat. Kita 3 tadi kan. Ketenangan, rahmat, majlis kita ditemani oleh para malaikat. Dan yang keempat, wa zakarahumullahu fi man indahu. Allah Ta'ala akan sebut nama orang yang ada dalam majlis ilmu kepada golongan yang berada di sisi Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan kena ingat, ada di antara makhluk Allah, hamba-hamba dia yang beriman, nama dia disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Ada di antara orang yang namanya disebut oleh Allah Azza wa Jalla,
sebagaimana seorang sahabat nama dia Ubay bin Ka'ab. Mungkin Ustaz Aslin ingat cerita ni kot, kan? Waktu Nabi sallallahu sebut, dia kata, ya Ubay, Allah Ta'ala suruh membaca Quran. Ubay terkejut. Dia kata, Samanillah, Allah Ta'ala namakan saya. Oh, Nabi kata, na'am. Menangis sahabat ini. Betapa gembiranya nama dia disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kata para jemaah sekalian, ketenangan kita. Berada dalam majlis ilmu, nama kita, wa zakarahumullahu fiman indahu. Namanya disebut oleh Allah kepada para malaikat. Allah sebut, hey malaikat, hamba aku fulan berada dalam majlis ilmu. Kita kata, Masya Allah, Tabarakallah. Para jemaah sekalian bersedia sekarang. Kalau dia mau duduk, yang ada kena PKP balik, tunggu masjid buka. Ada majlis ilmu, jangan ponteng-ponteng lagi. Nanti lepas pada ni, tadi saya dalam khutbah saya kata, tuan-tuan, kita hari ni alhamdulillah bernasib baik, tempat kita masih lagi dibuka masjid. Tapi jangan tuan-tuan tunggu nak menangis ketika masjid tidak dibuka. Sebagaimana yang telah berlaku 13 minggu kepada kita di awal PKP dulu. Jadi sekarang ni, biarlah kita bersama. Kemudian, bila malaikat report kepada Allah Ta'ala, nama orang yang berada dalam majlis ilmu, tiba-tiba ada seorang yang pelik. Apa dia kata? Dia kata, ya Rabbi, ada seorang tu bukan lagi majlis ilmu, bukan lagi belajar. Dia pergi cari kawan dia. Kebetulan ada orang kuliah, dia duduk di tepi tu. Macam mana orang ni? Masuk juga dalam kumpulan yang dapat rahmat Allah Ta'ala. Allah kata apa? Ha'ula'i qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu, iaitulah orang yang tidak buat tak baik kepada orang yang berada bersama mereka. Jadi para penonton sekalian, maknanya ketenangan yang pertama zikir, baca Quran, sama ada kita baca secara berkumpulan ataupun seorang-seorang, dan bacaan itu, zikir itu dengan lidah. Kemudian kita naik kepada tahap yang kedua, dia panggil zikrul qalbi, zikir dengan hati. Zikir dengan hati bagaimana? Hati-hati. Zikir dengan hati ni, kita kata hati-hati. Sebab sekarang ni, bila kita tengok sahabat-sahabat kita bahagian akidah, bahagian penyelidikan, telah menceritakan kepada kita, sudah timbul kumpulan-kumpulan, dia panggil puak-puak batiniah. Zikir dia pun pelik-pelik, kan? Oh, dia zikir dengan hati dia, sampai mereka solat pun tidak. Dia kata, kami ni tenang. Zikir kuat, tak payah solat dah. Itu dia panggil ilmu puak-puak hakikat ke buat apa. Dia orang gunakan dalil aqimus salat li zikri. Dengan zikir tu cukup dah. Makna solat lah tu. Atau tak payah. Itu yang kita kata bahaya ni. Jadi salah. Dia guna ayat Quran tu. Oh, mana dalil? Quran. Masya Allah, tabarakallah. Dalil dengan Quran. Tapi menyalahgunakan Al-Quran ini sangat berbahaya kepada kita. Jadi kita kena belajar. Zikir dengan hati, dengan makna, yang pertama kita sentiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ghaflah, tidak lalai kita. Apa-apa mari lindasan, mikir nak buat benda maksiat lah, kita kata aku ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah kata di para pendakwah, berbeza di antara ingat kepada mati dengan takut pada mati. Yang telah kita tanya soalan ini kepada para penonton dulu kan. Mana zikir dengan hati, iaitu kita tadabbur, kita fikir, kita tengok pada ayat Al-Quran, apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini, ya ayyuhallazina amanu, kemudian kita fikir. Kita kaji tengok bagaimana dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala telah sebut perkara-perkara yang cukup menakjubkan. Yang di seorang orang putih daripada Kanada, akhir dia mengkaji Quran, akhirnya dia tulis sebuah buku nama The Amazing Quran, yang dia masuk Islam dengan sebab mengkaji Al-Quran. Maka dengan ini, menjadi satu tanggungjawab kepada kita nak mantapkan, gilakkan iman kita, ketenangan kita apabila kita boleh duduk dengan Al-Quran. Kemudian kita akan pergi kepada yang ketiga, iaitulah dia panggil zikrul al-jawarih, zikir dengan anggota. Mana zikir anggota? Anggota kita beramal dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran yang kita baca itu dia panggil zikir dengan anggota. Sebab itu, apakah hikmah? Bila kita, Nabi SAW, dia letak zikir tu, bilangan dia berbeza-beza. Ada zikir 33 kali, kan? Ada zikir 10 kali. Ada yang 15. Ada yang 100 kali. Jadi saya nak komen daripada Ustaz Aslin, wafaqahullah, kenapa zikir itu angka dia berbeza-beza? Ada Ustaz Aslin boleh tambah sikit, silakan. Maksud Datuk?
ada 33 kali. Nah, kenapa Nabi tak kata zikir lepas solat 100 kali ya? Senang. Ini 33 jadi macam angka tu susah sikit. Gitu maksudnya. Payah, saya nak jawab payah tu Datuk. Oh, jadi? Baik. Mungkin Datuk teruskan insya-Allah. Dia tidak Ustaz Aslim bukan payah nak jawab. Cuma dia nak suruh kita jawab je tu. Ustaz-ustaz ni kadang-kadang tawaduk tertinggi sangat. Masya-Allah tabarakallah. Baik. Sebabnya tadi zikir kita melalui 3 dimensi. Lidah. Subhanallah lidah. Okay. Hati kita kena ingat Maha Suci Allah daripada segala kekurangan, daripada segala kelemahan, dari segala perkara yang tidak baik, yang lemah kan. Anggota paling ringkas darjat kita bergeraknya tangan kita bersama dengan mulut. Subhanallah. Barulah kita rasa kalau kita tidak khayal, entah berapa kali subhanallah duk pusing jari akhir kali tak berhenti-henti. Sebab itu kadang-kadang orang kita lebih confident guna tasbih daripada guna jari. Sebab kalau tasbih dia ada stesen. Sambil duk baca WhatsApp lagi subhanallah sampai stesen alhamdulillah lari kan. Tapi itu di antara hikmah Nabi SAW mengajar. Nabi yang kata mustantiqat. Jari-jari kamu ini akan bercakap, menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla bahawa kamu menyebut nama Allah. Tinggi darjat. Dengan tasbih anak batu, kita kata dia pun bercakap juga. Tapi ini anggota kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari akhirat esok mulut disil, tak boleh cakap. Wa tukallimuna aydihim. Tangan bercakap. Tangan aku. Ya Rabbi, tangan ni asyik duk bergerak ya. Bergerak apa? Subhanallah. Yang kita bimbang esok, ya Rabbi, tangan ni tak berhenti-henti. Pukul 2 malam berhenti duk tulis lagi. Duk apa? Duk komen kat Facebook orang. Cerca orang tu, maki orang ni. Apa kita nak jawab? Itu rahsia. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala tidak akan terima daripada doa yang mulutnya berdoa, mulutnya berzikir, min qalbin lahin, tapi hatinya lalai, lara daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Baik, timbul sekarang ni, bagaimana kita baca kisah umat orang-orang terdahulu, kan? Orang ni boleh zikir, boleh baca Quran satu malam berapa juzuk. Orang ni boleh zikir, Masya Allah, boleh selawat ke Nabi SAW berapa ribu kali satu hari. Kan? Kita pun duk terfikir macam manalah dia orang ni boleh buat. Apa yang menyebabkan mereka mendapat ketenangan? Apa yang mereka mendapat tumpuan yang begitu hebat? Mendapat kedamaian bersama dengan Allah, bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi, ana jumpa satu kata-kata ulasan ataupun analisa daripada seorang pendakwah daripada Arab. Dia kata, setelah aku baca kisah salafus salih dengan ibadat mereka yang begitu leka, dia kata sekarang ni terjawab. Persoalan dalam kepala aku terjawab, iaitu bila mari handphone. Cuba kita perhati Ustaz. Ingat, orang yang duduk dengan handphone dia, kadang-kadang kita bagi salam 3 kali, dia tak jawab lagi. Assalamualaikum. Contohnya kita jumpa kat pasar ke, dekat hospital ke, sambil menunggu giliran ke. Di mana-mana tempat. Assalamualaikum. Tak jawab. Oi, tangan tu begini. Oh, duduk baca, duduk cek grup WhatsApp dia tu lah. Dia panggil mazhab WhatsApp kan sekarang ni. Tahu mazhab WhatsApp kan? buat WhatsApp tu lah. Akhirnya kena duit. Assalamualaikum. Ustaz. Minta maaf. Oh, ni sibuk ni. Sibuk ni, lepas minta maaf tu, WhatsApp lagi. Dia kata, Masya Allah, bila aku tengok orang sekarang dengan gadget dia boleh menunduk sampai 1 jam, 2 jam, maka aku buat kesimpulan, semua perkara ketenangan itu duduk dalam hati. Apabila hati itu tenang dengan suatu perkara, maka dia akan khusyuk, dia akan tumpukan, orang Kelantan kata, dia akan galik dengan perkara itu. Kita kata, Masya Allah, tabarakallah. Silakan Ustaz Asli. Macam nampak nak tambah tu. Tak ada. Teruskan Datuk, tak apa. Cantik tu. Sebab kadang-kadang Datuk memang saya menarik tertarik yang Datuk sebut tentang zikir dengan jari tadi ni, subhanallah. Ya. Mungkin sahabat-sahabat kita tak perasan yang Datuk sebut tadi tentang kita boleh pakai zikrul jawarih, bil jawarih, dengan jari kita, dengan whatever lah. Mungkin di sana ada satu pandangan yang Datuk sebut tentang gunakan alat tasbih ni. Kan?
Ada dalam satu hadis kalau tak silap ana tak ingat riwayat, tapi ada hadis sahih yang menyebutkan tentang Nabi menegur isteri Nabi kerana bertasbih dengan biji tamar tadi ni. Antara jadi tegur, bukankah pada kamu dah ada jari untuk kamu berzikir tadi ni? Apa komen Datuk dalam anak tak pasti sama ada yang sahih ataupun dhaif, cuma anak pernah lalui masa anak belajar dulu. Dan memang ditegur oleh guru kita yang sahabat menggunakan ketak tadi ni. Contoh dia. Dia kata alah li tashil, kata dia. Ni alat untuk memudahkan saya ingat berapa kali saya tasbih. Itu dia kata memadai, itu dia baca hadis tadi. Silakan Datuk komen mungkin dalam bab ni. Baiklah. Masalah penggunaan tasbih kita tak kata itu dilarang. Tapi cara penggunaan ada kalanya betul, ada kalanya tak betul. Guru saya Syekh Atiyah rahimahullah taala dia kata hazihi masbahah atau mirwahah. Kan? Tasbih tu ada kala jadi masbahah, jadi masbahah tu jadi tasbih, subhanallah. Ada kala jadi mirwahah, jadi kipas. Kan hidup pusing, hidup main bukan tu. Allahu akbar. Datuk, anak nampak begini, maksud di sini bila kita membabitkan tentang zikrul lisan mesti dengan bihuduri al-qalbi. Naam. Kadang-kadang dia sonok tok. Dia bukan sebut pun, dia main hati saja. Jadi lam yujad hunaka zikru bil lisan yani. Jadi dia main hati, tapi mulut tak bergerak, mulut dah cakap Datuk, tapi tasbih berjalan. Jadi ada orang kata paling kurang kalau tak zikir lisan berzikir dengan hati. Jadi mungkin ana duk nampak kadang-kadang mungkin di situlah mungkin kita tak kata benda ni haram, benda ni salah, tapi kadang-kadang benda ni membawa kepada macam wallahu alam lah kan. Kalau nak lebih nanti mungkin ada yang komen sebagainya. Cuma lisan tidak dihadirkan dengan huduril qalbi yani. Itu mungkin maksud itulah kot. Tak salah Datuk sebut masa baca sebut dari guru Syekh Atiyah kata sama tempat tasbih kipas marwah. Baik, para penonton sekalian, menarik. Kita semakin menarik perbincangan kita ni, insya-Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kita kata bila kita iktimad kepada alat, maknanya kita lebih relax. Subhanallah. Jadi kita tak ambil perhatian lagi kepada bilangan. Bila kita dengar jari, kita jaga sikit. Kalau kita imam contohnya, subhanallah, kalau tak kena jemaah marah jemaah. Ni berapa kali pusing dah tangan ustaz ni, tak habis-habis lagi kan. Jadi maknanya kita kena khusyuk dengan lidahnya, dengan hatinya, dan juga tangan kita juga bertasbih. Kita kata masya-Allah, tabarakallah. Kalau alat yang bunyi, saya kata ini mengganggu. Pernah kita naik bas. Seorang makcik naik, bunyi daripada awal malam sampai tengah malam, ketuk-ketah. Kita kata ini nak berzikir ke nak kacau orang tidur? Kan? Jadi kalau ada, sekarang ni ada alat yang baru ni, elektronik ni, tak bunyi. Dia pusing je macam tu. Kita kata, buatlah apa-apa alat pun yang penting sebagai wasilah. Sebagai alat yang boleh memberi hitungan yang baik. Dan jawapan kepada kenapa bilangan berbeza-beza tadi kan. Setakat yang anda perhatikan para penonton sekalian, iaitulah semuanya kembali kepada hati. Kembali kepada hati, maknanya ini 33 kali. Yang ni 100 kali. Maknanya supaya kita, bila kita zikir, kita kena tahu. Pasal itulah, kata di para ulama hadis, al-a'dad matlubah. Nabi tak suka-suka letak bilangan. Ini 33 kali, ini 34 kali. Adakah Nabi seronoknya letak bilangan tanpa hikmah? Kita kata la abadan. Tidak ada kata-kata Nabi yang abas, yang sia-sia. Bermakna di situ tentulah ada hikmah yang besar, iaitu Allah Ta'ala nak suruh kita jaga hati kita apabila kita bertasbih dan kita berzikir. Baiklah para penonton sekalian. Mana bila kita kata ketenangan itu duduk di mana? Yang pertama dengan Quran, dengan zikir dalam majlis ilmu. Dan juga ketenangan itu apabila kita dapat menjadikan rumah tangga kita litaskunu ilaiha. Allah Ta'ala sebut dalam Quran wa min ayatihi kan. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla an ja'ala lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah jadikan isteri itu supaya kamu tenang untuk bersama dia. Tuhan tak kata litas kunu ma'ha supaya kamu duduk bersama, duduk di rumah dengan dia, tak. Ilaiha, maknanya kita kalau duduk jauh, kita nak balik ke rumah.
Bila duduk jauh kita nak dekat. Kan? Bila dekat kita rasa senang. Itu dia panggil litaskunu ilaiha. Tapi kalau setakat litaskunu ma'ha, kita harap para penonton memahami litaskunu ma'ha berbeza dengan litaskunu ilaiha. Kalau litaskunu ma'ha duduk dengan dia, tapi bila litaskunu ilaiha bermakna pergi mana-mana ingat ke bini, ingat rumah. Masya-Allah. Ya, betul. Jangan ingat ke hak lain. Nah. Oh, pula ada paraklah tu. Mana kalau kata litaskunu ma'ha, ramai orang duduk serumah tapi tak cakap pun. Tak bercakap dengan isteri. Saya dengan dia tu bilik masing-masing dah. Tak ada peduli apa kan. Dia dengan kawan dia, dia dengan kawan dia. Tidur pun memunggung. Makna tak temu muka-muka. Itu bukan kedamaian, bukan ketenangan itu kan. Ketenangan itu litaskunu ilaiha, maknanya kita rasa kalau jauh kita nak dekat. Ingat kepada isteri kita, kerana itulah yang halal. Akhastumuhunna bi amanatillah. Nabi SAW telah memberi kata, kamu ambil anak orang itu sebagai amanah daripada Allah Azza wa Jalla. Bukan senang-senang. Orang bela anak dia daripada kecil sampai 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Tiba-tiba mari kita dapat jadi bini kita, hari-hari duk hentam kawan itu, duk kutuk kawan itu, buat apa? Kenapa kamu ambil dia kalau tak setuju kan? Kita kata itu, maknanya ketenangan itu kena ada. Pasal itulah adalah hadis Nabi kata, di antara tanda-tanda as-sa'adah, kan, arba'un minas sa'adah, 4 perkara tanda kebahagiaan seorang itu, salah satu daripadanya al-mar'atus salihah, apabila kita ada isteri yang salihah, isteri yang baik. Adakah syarat salihah itu mesti cantik? Macam mana Ustaz Asli? Silakan. Iyalah, mungkin kalau mengikut kepada ada satu pandangan 4 perkara mungkin kalau dapat 4 tu memang hebat lah ni Datuk. Tapi yang kita duk harapkan, kita tak nafikan, macam mana sendiri pun terus terang cakap, masa Ana di Pakistan nak balik tahun yang ke-7 tu nak balik, Ana doa, ya Allah, andai kata kalau aku ada jodoh untuk diriku dengan mana-mana wanita, biarlah dia ada orang yang ada agama, kerana boleh membantu aku urusan pendidikan anak-anak aku. Jadi kita mengambil poin macam itulah. Memang cantik kalau dapat, siapa-siapa pun nak cantik. Haji Arsyad tu pun dah umur 60-70 nak kau hak cantik. Contohlah Jasyad dengan marah gurau-gurau dengan Datuk malam ni. Jadi maknanya memang kita tak nafikan al-mar'atus salihah memang diambil kepada kita. Yalah, Datuk sebut tadi tentang ketenangan, sentiasa hendak bersama dengan dia dan sebagainya. Baik, cuma memanglah 4 perkara perempuan dia. 5 lihat, harta dia, keturunan dia, kan, jamal, din. Kalau boleh 4 memang nak. Cuma saya nak sebut tadi Ustaz tentang jamal. Kecantikan. Bagaimana kita nak kata perempuan tu cantik? Sehingga orang tu bahagia dapat isteri. Memang ini dipanggil subjektif. Benda yang nisbi. Tak boleh nak kata. Ada orang, cantik tu mesti putih. Ada orang kata cantik, orang putih tak comel, tak ada warna. Ada ingat kawan saya Afrika dulu. Kata mau ke Malaysia, mau boleh nikah orang Malaysia. Dia kata ni, dia tunjuk tangan dia. Belah ni ke belah ni? Kan dalam ni. Dia kata ini ya, ni. Dia kata lah, ini. Dia tunjuk tangan hitam dia. Dia nak tu juga. Mungkin di Afrika. Dia kata apa? Yalah. Dia panggil jamal tu nisbi, tetapi yang kita betul-betul tenang itu apabila hati itu tenang kepada dia. Taskunu ilaiha. Sebab itulah bila orang tu nak kahwin, Nabi kata falyanzur ilaiha. Kena pergi tengok. Jangan setakat suruh mak cari lah. Mana-mana pun saya setuju lah. Mak cari calon. Tapi anak kena tengok. Kalau dia tengok tu rasa berkenan, maka itulah dia panggil, kata Nabi SAW, itu cara lebih membawa ketenangan kepada dia. Saya rasa tajuk ni Ustaz Salim, kita tangguhkan kepada tajuk khas lah kan. Ketenangan boleh. rumah tangga. InsyaAllah Haji Arsyad boleh tanda dia punya tajuk yang akan datang. Ketenangan rumah tangga. Dan kita rasa tajuk itu panjang. Ya, betul. Cuma masa kita sudah agak 1 jam dah datang, Masya Allah. Jadi kita akhiri dengan ketenangan dalam kehidupan kita semasa. Saya baca kisah Khawarij. Ustaz Salim boleh ingat balik kisah Khawarij. Kita pun tidak study malam ni untuk cakap Khawarij, tapi teringat cerita. Bagaimana mereka dulu
nak timbul Khawarij, timbul puak Syiah kan. Panggil Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Husain datang ke Iraq. Untuk apa? Kami akan beri bantuan, kami beri. Bila Sayyidina Husain pergi sana, Sayyidina Husain pula terbunuh di Karbala. Sama juga panggil Sayyidina Ali untuk pergi. Akhir sekali Sayyidina Ali radhiyallahu anhu duduk di mana? Di Kufah. Wafat dia di sana. Hari ini satu fenomena yang perlu kita tangani, kita bagi nasihat. Masyarakat kita ni asyik kerja dia suruh orang turun, suruh orang berhenti. Itu ya kerja dia. Letak jawatan. Suruh orang tukar sana sini. Kita kata, kalau ditukar yang lain, agak-agak mereka ni yang suka tukar-tukar ni, dia boleh tenang ke tak tenang? Tak tenang juga. Lepas ni dia suruh orang lain tukar pula. Maka disitulah kita balik kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apabila kepimpinan dalam negara itu kita tengok tidak ada mudarat besar kepada kita, khususnya kepada Islam, kenapa kita sibuk-sibuk asyik nak tukar tu tukar ni? Kita ingat kita tukar ni bukan macam tukar tayar kereta, kan? Dengan bini pun orang tak main tukar-tukar, tambah-tambah tak apa. Kau macam mana? Tukar-tukar jangan. Tak boleh. Kalau tambah insya-Allah lah setakat kota yang ada. Jadi nasihat kita kepada para netizen yang kita kata hari ni, kita kena banyak bersabar. Banyak berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma walli alaina khiyarana, ya Allah lantiklah orang-orang yang baik menjadi pemimpin kami. Amin, amin. Tapi kita kena ingat, kita nak suruh orang jadi baik pun kita kena baik dulu, kan? Sebagaimana kata di para pengkaji ilmu al-mujtama' seperti Ibnu Khaldun ataupun cerita lain yang mengatakan an-nasu ala dini mulukihim, manusia tu ikut gaya kepimpinan mereka, pemimpin dia suka apa, maka itulah gaya hidup kita. Dulu zaman sekarang ni pendakwah moden, dia tambah, dia kata an-nasu ala dini i'lamihim, manusia itu ikut gaya media mereka. Jadi media apa main peranan, asyik hari-hari duduk cerita-cerita yang sensasi, cerita yang pelik, tak tahu cerita betul kan salah, masing-masing membuat. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta ketenangan dan kedamaian waktu hidup di dunia, dan yang kita nak betul-betul damai, yang betul-betul kita nak tenang, iaitulah apabila kita berada, kita melepasi sirat dalam keadaan aman, dan kita dapat menginjakkan kaki kita ke dalam syurga nanti, insya-Allah. Masya Allah, terima kasih banyak Datuk. Alhamdulillah, yalah, pada malam ini lebih daripada 550 orang yang menyaksikan, menonton live kita pada malam ini. Walaupun dapat maklumat, ramai juga yang buat live malam ini Datuk, malam ni sebab dia nak bermula dengan Maulidur Rasul. Dia orang dah mula dah malam tadi, malam ni, dan sampailah malam yang ke-12 pada Rabu depan insya-Allah, iaitu hari Khamis depan insya-Allah, 29 ataupun 12 Rabiul Awal ikut kalender yang kita lihat pada hari ini. Jadi alhamdulillah banyak anda dah komen tadi kepada tuan-tuan, sahabat-sahabat para penonton yang setia bersama saya dalam bicara online bersama saya Ustaz Sembaring dan para tamu jemputan, iaitu tentang beberapa perkara hadis yang Datuk Doktor baca tadi ni memang dah familiar, memang dah top 10 tentang orang yang baca Quran, apa dapat, kemudian orang yang belajar dan sebagainya. Tetapi kupasan pada malam ini memang berbeza. Jadi saya sendiri pun wallahi menganggap sebagai Datuk sebagai guru saya, dapat beberapa ilmu, dapat beberapa input-input yang cukup menarik yang saya boleh diberikan kepada kuliah-kuliah yang akan datang insya-Allah. Sebab itu penting ilmu ni kita jangan lihat kepada siapa yang membicarakan, tetapi lihat kepada apa yang dibicarakan. Hadis tu hadis yang cukup, saya rasa hadis 40 Nawawi pun memang terkandung dalam tu. Cuma uraian tadi memang tadi pun ada seorang Datuk, seorang perempuan ni, dia tulis semua sekali apa yang Datuk cakap tu. Masya Allah, panjang. Kalau saya letakkan ni, muka Datuk macam pakai purdah dah, nampak mata je. Punyalah banyak dia buat. Dia tulis semua. Macam Datuk sebut lah, dia orang rajin menulis. Sempat tangan dia memang tangan yang lincah dan pintar ataupun pantas guna keyboard handphone ataupun laptop dia orang. Subhanallah. Jadi alhamdulillah malam ini kita bincang tentang kedamaian dan ketenangan, dan kita tak nafikan yang Datuk sebut tadi, tak lain tak bukan kita panggil yang terang dan jelas yang Allah sebut ialah tentang Al-Quran. Jadi
kalau kita lihat Syed Qutb rahimahullah pun ada sebut tentang satu dalam karyanya ataupun menceritakan tentang Al-Walid Ibnu Mughirah, seorang pembesar Quraisy yang tersohor di waktu itu, yang mana Abu Jahal minta pandangan tentang Al-Quran. Mu dengar Muhammad baca Quran ni, gimana pandanganmu? Oh, dia jawab, saba'a wallahil walid. Maksud dia lebih kurang, wahai Walid, Al-Walid, aku telah terpukau dengan Al-Quran yang dibaca oleh Muhammad. Dan pasti Quraisy akan terpukau mendengarnya. Jadi bila dengar macam tu, Abu Jahal kata, mampu dah lepas ni. Makna orang hebat dalam saing, set-set aku berpakat terpukau juga, maka punahlah Quraisy lepas ni. Ada banyak benda yang kalau kita lihat bagaimana sahabat-sahabat ataupun para tabi'in pun yang bila membacakan Quran, banyak orang yang kufar ataupun yang tidak Islam, mereka menarik. Mereka orang kata apa, seronok, subhanallah. Memang tenang. Bukan takat orang Islam saja, kalau orang kafir sekalipun, lagilah dia mengkaji macam mana seorang profesor di France yang mengkaji tentang Quran, tentang macam mana Firaun mati disebabkan apa. Dia kata Firaun mengikut forensik dia, kajian dia ni tertelan, badannya penuh dengan garam, makna dia mati lemas. Maka alhamdulillah dia telah diberikan taklimat seorang guru ulama di Azhar, tak silap saya. Maksudnya kami dah tahu dah lama dah dalam Quran. Dia kata oh my god, kata dia. So akhirnya dia telah memeluk Islam. Maksud dia betapa hebatnya manusia kalau mendampingkan dia dengan Quran, insya-Allah yakin maka dia akan mendapat ketenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sikit lagi Datuk, saya nak kupas kesimpulan dia. Kata Yahya bin Mu'az, seorang tokoh sufi yang terkemuka, dia kata pada kurun yang ketiga, dia berkata ubat bagi penyakit hati ialah ada 5. Antaranya ialah qiraatul Quran bitafakkur. Maksud dia membaca Quran sambil berfikir. Ini yang katakan profesor yang kafir bermasuk Islam ni, pasal dia kaji dan dia fikir. So hujungnya OMG ataupun oh my god. Akhirnya Allah la ilaha illallah atas lisan dia dan dia akhirnya meluk Islam. Jadi alhamdulillah Datuk, terima kasih banyak. Masya Allah, sejak 1 jam lebih, 1 jam 9 minit. Jadi insya-Allah moga Datuk diberikan keberkatan dalam hidup, insya-Allah bahagia dengan keluarga, sihat sempurna insya-Allah, dan moga-moga Allah lindung dan jauhkan kita daripada wabak pandemik COVID-19. Jadi insya-Allah moga-moga dari Kelantan Darul Naim, mungkin walaupun ada 1-2 kes, moga kes itu adalah kes yang terpencil, dan teruslah ya Allah jauhkan kami daripada musibah ini ya Allah, yang kami tak boleh tengok dengan mata kasar kami ya Allah. Jadi wallahu alam, terima kasih semua yang sedang menonton, yang menyaksikan, dah share semua. Alhamdulillah ramai malam, terima kasih banyak support program kita orang pada malam ni. Terima kasih banyak kepada Tuan Haji Muhammad Arsyad dan para penyumbang Datuk, para penyumbang ni Datuk, kita doakan agar keluarga mereka diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak bulan 3 Datuk sampailah sekarang ni. Subhanallah. Betapa banyak semangat mereka jalan new normal ataupun alam maya ni. Okey Datuk, terima kasih banyak. Jazakallah khairan jazak. Jumpa lagi Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.